Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, tahniah kerana menonton dan also please subscribe. Also please share with your friends. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat. Awak pun insya-Allah dapat pahala ya. Okey, kita dah gunakan buku ini. Make sure you have this in front of you. Betulkan niat lillahi ta'ala. Kita dalam bab 11 ya, transformasi isometrik. Kita dah buat translasi, kita dah buat pantulan. Hari ini kita akan lihat page 223 ya, iaitu 11.4 putaran. Okay, I did the introduction last week tentang bila putar kan kita putar. As I have this one, akan putarnya, putar pusing. So kita akan lihat dalam page 224 11.4.2 putaran dalam pelbagai perwakilan. So we have to have 3 things bila kita buat 3 perkara ya. Bila kita buat putaran, kalau translasi kena ada bracket tinggi, X atas, Y bawah kan. And gerak kanan positif, gerak kiri negatif. Mesti gerak Y dulu. Dan X dan Y adalah gerak atas positif, gerak bawah negatif. X atas, Y bawah. Kena gerak X dulu baru Y. Untuk pantulan kita kena ada paksi pantulan. Bayangkan macam cermin, should be easy je. Ya, so jarak katakan 1 point kepada 1 point tu antara paksi pantulan mesti sama dan mesti 90 darjah. Untuk putaran kita kena ada 3 perkara ya. Putaran kita mesti ada pertama pusat putaran, the center of the rotation. Nombor 2 kita kena ada arah lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Ketiga, kita mesti ada sudut. Ya, sudut. 90 ke, 180 ke, 270 ke. Kalau 360, balik tempat asal. Balik tempat asal. Ya, katakan saya ada pusat putaran ini. Okey, ini ya pusat putaran dia. Saya ada pembaris. Let's say, tak apalah kita ambil ni lah ya. Nampak tak? Nampak kan? Hijau, ambil merah lah. Red pencil. Okey, ini pusat putaran dia. Saya putar 90 darjah ikut arah jam. Ni pensel asal-asal kan? Okey, 90 darjah ke sini. So, tempat baru pensel daripada sini tadi menjadi ke sini. Kalau 90 darjah. Betul tak? Ya, 90 darjah. Kalau 180, ni 90 tambah 90, 180. Dah ke sini dah pensilnya. Ini paksi X ya. Dah ke sini dah. Ini 180. Bila 180 betul-betul di belakang. Okey, daripada sini dia pusing ke belakang. Kalau 270, okey, ni 90 kan? 180 kan? Tambah 90 lagi, jadi 270. 90, 270. So pensel tu dah dipusing ke sana. Panjang pula pensel saya. Kan? 270. Kalau kita ikut arah jam, ini semua ikut arah jam ya. Ikut arah jam. Ini 270 kalau ikut arah jam kat sini. Tapi kalau lawan arah jam, dia adalah 270 darjah ikut aja. Ikut arah jam 270 adalah sama dengan lawan arah jam 90. Cuba tengok ni. Ni ya, asal-asal saya lawan arah jam ke sana ya, lawan arah jam ke sana ya. Saya pusing jadi sini balik. Sama tak dengan 90, 180, 270. Betul tak? So, ikut arah jam dengan ni, saya tak tepi lah senang. Ikut arah jam 270 adalah sama dengan ikut lawan arah jam 90. Vice versa. Dan sebaliknya. Maksudnya kalau ikut arah jam 90 darjah menjadi lawan arah jam 270. Okey? Ikut arah jam 90. Okey, 270 sampai sini. Okey, sama dengan lawan arah jam 90. Kalau lawan ikut arah jam 90 saja, sini saja, ini sama dengan 270.
dah faham dah. Kan? Dah faham dah apa itu putaran. Ya? Tapi nampak senang, satu pensel je. Kadang-kadang masalah bentuk tu pelbagai. Dia bentuk L lah, bentuk trapezium lah, bentuk layang-layang lah, bentuk segi empat tepat, segi empat sama. Ya? Itu yang menyebabkan belajar. Kadang tak faham apa tu putaran. Macam mana? Tapi mesti ada 3 ni. Pusat, arah putaran, arah lawan jam ikut arah jam dengan sudut. Okey. Kemudian 360 macam mana? Tengok ya. Tak kira lah ikut arah jam ke, lawan arah jam ke. Tengok ya. 90, 180, 270, 360. So bermaksud bila 360 balik tempat asal. Saya tulis tadi. Balik tempat asal. Kita pusing balik tempat asal. Okey, kita lihat contoh 18. Saya terus je buat laju-laju sikit sebab asal kau faham asas ni taklah susah sangat. Cuma bila aplikasikan atas kata sen ke, itu kena fikir sikit je lah. Tapi dah faham asas. Kalau tak faham, dia tak tahu macam mana ni. Okey, so contoh 18 dia kata perihalkan putaran bagi rajah di atas. Kan 3 mesti ada. Okey, untuk A apa pusat dia? Okey, T betul. Kemudian arah dia, tengok arrow yang biru tu. Ikut arah jam. Dah 2 dah. Yang ketiga ialah sudut. Sudut tu yang petak tu lah. Tengok yang A tu kita ada pusatnya adalah T. Kemudian pusat dia dah ada T. Arah dia yang biru tu adalah ikut arah jam. Kemudian sudut kita ada 90 darjah. Dah. Nampak tu? 18A. Okey, B. A dah. Kita lihat B. Pusat dia mana? Pusat dia S. S pusat. Okey, pusat S. Ni dah ada S. Kemudian yang biru tu arrow. Okey, ni satu pusat. Nombor 2 arrow dia, arah dia. Yang biru tu lawan arah jam. Nampak dah? Waktu tulis penuh lah, jangan ajak saya sebab nak ajar nak cepat. Takutkan susu saya sampai ke habis dia kacau semua. Terpaksa berhenti tiba-tiba. Okey, kemudian dah satu lagi dia nak sudut. Sudut kan 90 darjah, 3 ialah 90 darjah ke sana. Dah senang je. Tengok penyelesaian sama je. Okey, 11.4.3 menentukan image dan objek bagi putaran. Okey, kalau lihat 18A tadi, mana objek? A, B, C, D lah. Image dia yang A dash, B dash, C dash, D dash. Adapun A tanda, B tanda, C tanda, D tanda. Kalau B, mana objek dia? A. Kan? Dia punya image adalah A tanda. Okey, so dia suruh guna kertas suris, protektor dan kelukis untuk buat image objek di bawah suatu putaran. Contoh 19. Macam mana nak buat tu? Okey. So you have to use kertas suris lah. So apa you follow you're going to follow my technique of kira kotak. Boleh juga. Dia punya contoh 19. Pusat dia bagi adalah M. Pusat adalah M. Kemudian arah dia kata lawan arah jam. Nombor 2 lawan arah jam. This is 1. Okay, 19 number 1. Nombor 3 kemudian sudut. Nombor 3 sudut. Sudut adalah 90 darjah. Okay, all 3 ada. Kita dah ada P, Q, P, R, Q. P, R, Q. Titik M adalah kat sini. Okay, how to do that? Kita pindah satu-satu. Okay, cuba kira kotak daripada P ke M. Apa kotak? 1, 2, 3, right? Okay, 1, 2, 3. Sini pun count 1, 2, 3. So, sini adalah P dash. Tanda P dash dah. Pindah R pula. Berapa kotak? Kepada M. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak ya. Tadi ni 3, ni 3. So, 6 kotak tambah lagi. Ini R dash. Nampak dah? Macam jauh sangat pula. So, saya freehand je. Okey. M ke Q yang susah tu. Bila M ke Q, kalau ada set square guna set square, bucu je 90. Kalau tak ada, awak guna pembaris pun boleh sebenarnya.
Sebab berapakah nilai bucu ini? 90. So, awak letakkan M kepada, dia mesti kat 90 tau. Pusat kat 90 ya. Pusat dia kat 90. Pusat dia. So, letak macam ni. Awak tengok saya punya adalah lebih kurang 8 ke terbalik saya buat. Sorry. Okey, saya kira ni adalah lebih kurang terbalik lagi. Ni. Allah, mata belah kedua. 22.5. So, macam ni kan? Okey, pastikan awak kena lukis tau ni. Okey, ke Q lah. Pastikan 90 ni di sini. 22 cm tadi adalah, ni betul 90 ya, tengok ni ya. Ni 90. Ini 90. Mana kita jaga lukis pun boleh ya. 23 tadi kat mana? 20 sini, 22.3 betul. Alah, sebab freehand ya. Sebab ini sukat tapi ini freehand. So, saya pun sambung. So, ini apa tadi? Q dash. So, sambunglah. P ke Q ke R. Ini gambar saya ni memang off betul lah. Taklah betul-betul sama saiz. Dia patut sama saiz, sama bentuk. So, dia cuma bertukar orientasi, tempat dia lain. Kan? Taklah susah sangat, betul tak? So kau tengok elok-elok penyelesaian. Tengok kaedah 1 macam mana. Dia suruh guna kertas suris. Kemudian nombor 2 90 darjah. Kemudian nombor 3 dia suruh tandakan. Okey, kemudian nombor 4 letak tempat baru. Sama tak? Lebih kurang kan saya sebab freehand. So taklah susah sangat kan? Taklah susah sangat. Kalau faham senang je. Kena ada 3 ni. Kalau putaran. Kalau translasi, kena ada ni. X dengan Y. Kena gerak X dulu tau. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. X dulu bawa Y. Jangan buat Y juga. Tengah orang buat Y dulu dah salah dah. Okay, page 226 nak buat guna protector. Boleh juga guna protector macam tu. Okay, tengok elok-elok. Slowly. Saya suka guna kotak cepat. Protector tu kadang silap juga. Kemudian dah sampai langkah 4. Yang 20 ni kita lihat, tentukan objek bagi titik Q dash apabila diputarkan 180. Ingat tak tadi? 180 mana? Belakang. Kalau 360 patah balik tempat asal. Kalau 90 ikut arah dia. Kalau arah jam ke kanan. Kalau ikut lawan arah jam 270. Okey, lagi senang gerak 90 sebenarnya daripada 270. Dia terbalikkan ikut arah jam lawan arah jam. Kemudian kita tentukan tempat baru. Contoh 20 kita ada M sini, Q dash sini. Dia kata tentukan objek bagi titik Q dash apabila diputarkan 180 ikut arah jam pada titik M. Sebenarnya 180 ikut arah jam dengan lawan arah apa ni? Ikut arah jam dengan lawan arah jam adalah sama. So, kalau ada M dengan Q dash tu, awak tengok ya, kita punya ni, awak sambungkan dengan pembaris. Awak tengok panjang ini, panjang kat sini. Ni Q dash. Senang je, dapatlah. So, easy. InsyaAllah. Kalau 180. 360 yang tu balik lah. Kalau 90, tu kena pindah satu-satu. Tapi kalau satu point, senang sangat. Kalau banyak point tu satu-satu. Macam segitiga tadi ya. Tengok balik yang page 225 tu. Segitiga. Now, we look at 11.4.4. Menyelesaikan masalah. Tahukah anda sekiranya objek dan imej suatu putaran diberi, pusat, sudut dan arah putaran dapat ditentukan dengan menggunakan kaedah pembinaan geometri. Okey, dia bagi contoh 21. Menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Gambar ada. Okey, kemudian dia contoh 21, A dash, B dash, C dash ialah imej bagi A, B, C di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran itu. Okey, A nak pergi pada A dash, B pada B dash, C dengan C dash.
So, dia suruh bina sambung dulu. Okey, saya buat ya. Kita ada gambar macam ni. Nanti awak cubalah betul-betul dengan awak punya jangka lukis semua. Kita ada A, B, C. A, B, C dash daripada A, B, C. A, B, C. Ya. Okey, ini objek, ini image. Kita nak cari pusat dia, sudut dan arah putaran. How to do that? Okey, kalau nak buat, first awak kena guna jangka lukis teknik ni ya. A ke A dash sambung dulu. Okey, then guna jangka lukis. Cucuk A, ini patut belajar formal lagi. Cucuk A, buat sayap butterfly sini, buat sayap butterfly kat bawah. Dan cucuk B, sayap butterfly atas, sayap butterfly bawah. Dan sambung. Alah, saya punya ni, sorry. Apa tu betul lah. Saya sayap butterfly, ni salah. Patutnya kalau guna jangka lukis dapat lah ni. Okey. Tapi saya guna tangan je kan. Okey, kemudian kita buat A dah kan. Kita buat yang agak susah sikit. Kalau C ke C dekat, kita ada B ke B. Okey, sini sambung ke, mula sambung ya. A ke A dash, buat pembahagi dua sama serenjang. Dan buat B, nombor 1 ya, nombor 2 buat B ke B dash. Sambung ya, tulis sambung tadi. Sambung B ke B dash. Kita cuba jangan rapatkan dia, kita silap-silap. Kita ambil, kau boleh dia macam silang besar macam tu ya. Cucuk B, butterfly atas, butterfly bawah. Cucuk B dash, butterfly atas, butterfly bawah. Dan sambung perut butterfly ke perut butterfly. So, yang sambung ni kita usah fikir. Saya padam saya bawa jelas sikit. Okay, B dengan B ni pun kita padam. Tadi antara A dengan A dash, ini garisan dia betul tak? Ini A to A dash. Okay, so ini adalah B to B dash. So, di mana dia bersilang? Dia bersilang di sini. So, ini adalah pusat. So, pusatnya kita namakan O. So, nombor 1 dah ada pusat. Pusat O. Nombor 2 dia nak sudut. Okey, kita ambil arah dulu. A pergi A dash. Ikut arah jam ke lawan arah jam? Ikut arah jam. Nombor 3 nak sudut. Nak sudut. A pergi A dash. Betul-betul ke belakang. Betul-betul ke belakang. Patutnya kat sini sikit ni. Freehand ya. Ni ke belakang. Sini pun C tak pula A betul-betul ke belakang. B betul-betul ke belakang. Kalau kita buat C pun patutnya adalah ia juga ya. Tapi tak apalah, kita dapat dah. Yang penting kita dapat ini. Nak tahu dia punya sudut. Sudutnya A pergi A dash ya, pada sini. Oh lah, tak sama gambar dia. Saya pakai orientasi lain. Saya punya ni freehand ya. So kalau tengok gambar rajah tu akan dapati dia adalah 90 darjah. Perhatikan gambar tu elok. Saya punya lain sikit. Sebab saya punya lukisan tak sama dengan buku ya. Saya pula guna freehand. Okey, tengok A pergi A dash. Tengok gambar tu muka surat 228. A pergi A dash, B pergi B dash. Daripada pusat dia D, pusat dia adalah D kat bawah, saya kat atas pula. So saya freehand. Okey, tapi tekniknya you should understand. A dash buat pembagi dua sama serenjang. B dash buat pembagi dua sama serenjang. Nak buat C dash pun boleh, sama je tempatnya. Tapi bila banyak sangat kau pening banyak line. Okey, so then for contoh 21, contoh 22, dia bagi tentukan koordinat image bagi titik A -32 di bawah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan. Pada asalan senang tau. Kalau tak asalan tu yang problem sikit, kena guna bucu pembaris. So kita lihat, saya sambung ni. 9 minit dah, 20 minit dah ya.
Kita ada negatif 32 ya. So kita ada tak lagi lah, jauh je lari. Kena straight dulu. Okey. Ini Y, ini adalah X. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Asalan sini ya, kosong-kosong. Kita ada 1, 2. Kita ada negatif 1. Okey, koordinat negatif 32. Negatif 32. This is A. Di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam. Pusat dah tahu ni, kosong ya. Ikut arah jam, pusing ke sana lah. Ya, so kita akan dapati, ini saya ke bawah pula kan. Kita akan dapati, kita buat macam ni. Kita letakkan, saya gunakan inilah. Saya gunakan ini ya. Bucu ini adalah 90 darjah, right? Saya cucukkan, mesti 90 darjah ni pada pusat. Ini A. Okey. So saya akan buat macam ni. Dan sambung. Jadi panjang sikit, senang nampak. Okey, then kita kira lah. Kita kira lah, ambil pembaris panjang mana, mesti sama. Saya buat lebih kurang kat sini. So kita akan dapat 1, 3 ya. Okey. Dah ambil budak-budak ke? Kunci rumah mana? Dekat situ lah. 1, 3 ya. So jawapannya, saya punya hand. Jawapannya 2, 3. Kalau tengok gambar raja tu patut 2, 3 ya. 2, 3 lah. 2, 3 ya. So boleh buat dah. Okey, last is menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberi. Tadi objek cari image. Untuk contoh 23, kita cari objek sebab dia bagi image. Pun sama jugalah. Bila dah ada Sata Cartesian, kita guna bucu tadi. Okey, contoh 23, dia bagi image K adalah negatif 2, negatif 3. Dia putaran ikut arah jam, 90 darjah ikut arah jam. Dia suruh cari koordinat K. Dia nak K koordinat apa dia? XY. Apa dia? Okey, so kita buatkan dulu. Kita buatkan negatif, Allah, sikit di atas. Negatif 1 ke bawah. This is Y, this is X. Dan kita ada 90 darjah ikut arah jam. Okey. Pada titik 10. Tengok dia buka asalan 10 kat sini. Ini 1, 2, 3, 4 X. Kemudian kita ada negatif 1, negatif 2. Oh, jauh pula tiba-tiba. Okey, yang kita ada sampai negatif 4 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Then K negatif 2, negatif 3. Negatif 2, negatif 3. This is K dash image. Dia kata pada titik 10. So sini adalah dia punya pusat L. Tentukan koordinat K ikut arah jam. Sekejap ya. 90 darjah ikut arah jam. Ikut arah jam that means macam ni. So that means K mesti sini lah. Okay, what you need to do is sambung dulu K dash ke L. Gunakan sekali lagi apa-apa yang 90 darjah. Bucu 90 darjah tu tunduk dekat pusat. Kita draw. Tu. Then kita sukat panjang dia. Nak kira kotak pun boleh tau. Sampai expert kira kotak boleh. Saya tunduk tak boleh. Kotak saya tak tepat. Kalau tengok kira kotak boleh. Kalau ingat yang form 1 punya which was Pythagoras, tengoklah kalau 3, 2. Sini pun ada 3, 2 lah. Itu saya tak boleh ajak kat sini. You have to see yourself. Kalau expert Pythagoras senang tu lah. So saya guna pembaris sini berapa panjang. Saya guna tangan saya lebih kurang. Okay, so kat sini lah lebih kurang. This is K.
Sebab ini dia kata this is image, so ikut arah jam. Kata ikut arah jam kan tadi. Ikut arah jam. So ini ke sini, ikut arah jam dah. Ini 90 dah kita buat dekat bucu tadi. Bucu yang benda ni konon-konon baris lah, ataupun set square ke bucu boleh lah kan. Bucu ataupun set square kan. Okay, so that means apakah koordinat dia? Koordinat K adalah tengok ini buku lagi tepat, saya punya lukisan tak apa tepat. Dapat 4 negatif 3. 4 negatif 3. Tak tahu. Lari sikit 4 negatif 3 sebab freehand. Ini freehand, semua freehand. Gunakan 90 saja saya guna alat, walaupun saya guna bucu ini. Kadang-kadang bucu buku pun boleh. Buku lagi senang daripada, tapi kadang-kadang tebal. Pembaris pun boleh, bucu pembaris 90 kan. Tapi yang bucu tu tunjuk pusat ya. Faham tak? Okay, kalau faham, that means you should be trying to do page 229. Okay, kita lihat 1A dulu. Kita boleh buat orally. Perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Pusat di P ya. Jika A ialah objek dan B ialah image. So A tu, hamba ikan tertongging tu bergerak pada B. So diminta putaran. Putaran dia pusat dah ada kan. So tak payah. Okey, putaran berpusat di P boleh sebut. Kemudian bergerak ke kanan. Ikut arah jam lah. Ikut arah jam, berapa sudut dia cuba sambung. Muncung ikan tu, merah tu pada P, muncung ikan kat B tu pada P 90 darjah ya. Ikut arah jam ya. Berpusat di P, putaran adalah 90 darjah ikut arah jam. Okey, B. B dikata A jika B ialah A ialah objek, B ialah image. A objek, okey. Tengok tu bawah tu, dia punya pusat P kat atas. Bunga tu gerak ke kanan ke arah B. Sambungkan A ke P, B ke P. Berapa darjah? 90 kan? Macam tu lawan arah jam. Ya, berpusat di P, putaran adalah 90 darjah lawan arah jam. Okey, C, P pusat juga. Tapi kita sebut P tadi, sorry. Tadi A tadi kita cakap pusatnya berpusat di P iaitu negatif 10. Okey, 1A ya, berpusat di negatif 10. Putaran adalah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam 90 darjah. Kalau B berpusat di P 34, putaran adalah tadi ikut arah jam, ini lawan arah jam. Okey, 90 darjah juga. C, 3 tu kena ada ya, pusat, sudut dan arah. C berpusat di P 21, putaran adalah A ke B lawan arah jam. So, kalau sambungkan A, P, P, B 90 darjah juga. Kalau nak buat 270 darjah boleh. Lawan arah jam lagi susah. Ikut arah jam lagi susah. Okey, untuk D, putaran berpusat di P 35, ikut arah jam 90 darjah juga asalnya. Kena sambung. Saya tak sambung mesti nampak, saya agak-agak je. Okey, 2A. 2. Perihalkan putaran yang memetakan objek kepada image dia. Mana image? Mana objek? Objek Q. Image Q dash. Ambil satu bucu yang paling tajam atas trapezium tu. Okey, so kita katakan perihal mesti ada apa? Pusat di P, Q ke Q dash ikut arah jam. Kalau kita sambung P kepada puncak trapezium dengan P kepada yang paling bawah trapezium tu 90 darjah jugalah. Ini cuba buat ya. Kemudian B berpusat di P, R pada R dash adalah boleh ikut arah jam, boleh lawan arah jam, iaitu 180. Betul-betul di belakang. Namakan, kata kau confuse, namakan A, B, C ataupun A, B, C setiap bucu tu. Kemudian bila dia pusing, dia pergi mana? A pergi mana, B pergi mana? Nampak 180 darjah. Kalau 180 darjah saya kata apa? Ikut arah jam boleh, lawan arah jam boleh. Dia betul-betul di belakang. Okey, C pusat di T. Okey, M pergi M dash.
180 darjah. Ikut arah jam boleh, lawat arah jam boleh. Betul-betul di belakang. D susah sikit. B dengan C senang. A tadi pun boleh kira senang lah. Okey, yang ni kena buat macam page 228 tu. Page 228 tu. Tapi tak juga 228 tu nanti nampak contoh daripada ni. Awak tengok ni. Page 227, contoh 21. Contoh 21. Okey. So kalau saya lukis je lah roughly. Tapi awak boleh buat betul-betul atas buku tu. Sebab dia memang kotak je betul. Saya ni kotak hitam je. 24 ya. So kita ada 24. Kita ada 24. Ni X. Ni Y. Kita ada negatif 2, negatif 4. Okay. So kita dapati nak tahu pusatnya. Awak ambil bentuk dia macam ni. Sampai 4 ya. Okey, sampai 4. Satu lagi adalah bentuk ni tak cantik tapi okay, use the one in the book tepat. Sini sampai 4. Okay, what you can use is awak guna cucuk sini, butterfly atas, sayap butterfly atas. Masih saya yang sini ya, saya namakan A dengan A sebab dia adalah sama ya. Sebab ini puncak, ni puncak. Kemudian okey, daripada A sini, butterfly lagi. Butterfly puncak sayap butterfly bawah, sayap butterfly bawah. Dapat ini kan? Bagi dua sama serenjang. Okey, saya ambil kurang tepat lah. Mesti kat pusat butterfly. Okey, another one is kalau awak ambil ini dengan ini, dia rapat tau. Lagi senang antara ini dengan ini ataupun ini dengan ini. Saya nak ambil ini. Ini okey ke bawah. Ini ke bawah. Okey. So dekat sini lah. Ni lebih kurang je. Awak buat betul-betul nanti bila awak buat latihan ni. Guna jangka lukis elok-elok ya. Kalau tak ingat cepat bagi sama serenjang masalah lah. Tapi ni form 2 baru kan. Tapi form 1 dia belajar ni. Cari balik macam nak lukis. Saya dah ajar dah. Kalau tak reti juga, kalau tengok buku form 1 tak tahu, cari saya dalam channel saya ada tingkatan 1. Tingkatan 1 buat apa awak cari? Abang yang tentang pembinaan. Ada saya ajar. Baru juga lagi. Tak apa lama sangat. Okay, so there you do number 4 as well. Tentukan koordinat dia bagi so daripada gambar tu buatlah, cari mana koordinat P dash, Q dash, R dash, S dash. Ikut. Tapi pusat dia yang Q pada senang sebab Q adalah kosong pusat dia. Yang lain tu dah berubah. Tu kena buat elok-elok lah. Faham tak? Nanti kita buat 11.5 translasi pantulan putaran sebagai isometri. Dia gabungkan 3 pula. So I stop there first. Okay, so not much to habiskan. Nak tengok isometri dengan congruent yang saya silap. Simetri putaran. Dah habis lah. Bila dah habis, kita masuk bab yang kedua akhir. Bab 12, bab 13. Bab 12 kita ada pusat kecenderungan memusat, which is statistics. Dan bab ke-13. Bab ke-13 sukat 12. Ada 13 ke? Ada kebarangkalian mudah. Ini kebarangkalian mudah tu preparation to form 4 tau. That's why you have to know form 1, form 2, form 3. Barulah okey. Awak form 4 tu senang je dah. Banyak asas saya tahu. Tambah sikit-sikit je. Ni masalah form 1, form 2, form 3 pun masalah lemah. So form 4, form 5 lagi tak faham. Lagi tak suka matematik sains. Lama-lama tak ada orang Islam yang pandai matematik sains. That's very bad. Asal-asal ilmu berkembang matematik sains from Muslims ya. Tapi diselewengkan. Dia bukan diselewengkan, ditutup. Kita tahu dia kafirun je nama ni semua. Macam gravity, Sir Isaac Newton apa. Kita tahu tentang geometri. Padahal ada nama-nama Islam asalnya. Maxwell, nama dia orang semua. Padahal Ibn Sina, Al-Jabbar, Algebra dan sebagainya. Okay, so we have to be good in math and science sebab kita orang Islam demi mencari keredaan Allah ya, sebab ilmu perlu ada pada Islam. Ilmu agama of course, ilmu dunia pun kita kena ada. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Subscribe kalau belum, share with the friends. Also
jaga solat. The most important thing is jaga solat. Tak malas sangat subuh dengan isyak, itu dia tak petanda munafik. Nauzubillah min zalik. Taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, dan taat ibu 3 kali daripada ayah. Tapi taat dua-dua. Bila ibu abang ayah awak redha dah awak, rezeki pun murah, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau doa untuk ayah ibu pun malas, tahu doa dia, cari. Ada doa dia dalam Quran, ada dalam agama mesti ada ajar. Amin pelajaran agama kat sekolah. Okey, insya-Allah murah rezeki. Buat baik tu pun memurahkan rezeki. Kat dunia Allah tunjuk dah. Kalau yang jahat, tak taat ibu bapa tu, kadang-kadang dia okey, dia seronok, happy je. Tidak tahu satu masa Allah tunjuk kat dunia lagi tau. Kalau menyakiti kedua ibu bapa, kecuali lah mereka suruh benda maksiat, jangan taat lah. Okey, kedua adalah setelah taat pada ibu bapa, hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu, hormati lebih tua, sayangi lebih muda. So that's all for today. I forgot to say, doa banyak-banyak untuk sadar rasa akidah kita di sana tengah ceasefire ni. Okey lah. Tak tahulah dia si penjahat-penjahat buat apa after this. Doa banyak-banyak, sedekah, infak, and also boycott, mana boleh boycott. Saya mampu boycott, sebab Allah tengok usaha kita. Walaupun kecil je boycott tu, bukan banyak sangat kebanding dengan dia orang punya pendapatan. Tapi kalau semua orang Islam boycott, kita dapati orang-orang bukan Islam pun di barat sangat semangat nak boycott dan semangat untuk protesting. Dia orang pun nampak kezaliman yang melampau. Takkan kita orang Islam tak nampak? So insya-Allah sikit sebanyak nanti ada kesan pada ekonomi dia. Tak ada duit nak beli senjata, tak nak beli peluru, tak ada. Bayangkan kalau takut macam susah nak boycott, bayangkan setiap sen awak bayar, setiap ringgit awak bayar untuk sen, tak sikit sangat. Setiap ringgit awak bayar untuk McDonald tu, ada sikit je dah pada mana sampai juga ke sana untuk membeli peluru bunuh balik saudara seakidah kita. So Allahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.